السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya akan membicarakan berkenaan dengan fatwa-fatwa yang mengharamkan atau yang melarang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Kita akan menggunakan rujukan seperti fatwa Pulau Pinang, fatwa beberapa negeri lain seperti negeri Sarawak sebagai rujukan, dan kemudian kita akan lihat apa dia alasan-alasan ataupun apa dia yang menyebabkan tarikat ini dilarang ataupun dihukum sebagai sesat ataupun diharamkan. Baik, kita baca yang pertamanya warta kerajaan bagi negeri Pulau Pinang, iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Pulau Pinang, yang mana fatwa ini adalah fatwa di bawah section 48 enactment pentadbiran agama Islam negeri Pulau Pinang tahun 2004, yang mana fatwa ini diwartakan, dia digazetkan. Jadi kalau ikut fatwa di bawah section 48 ni, maknanya dia mengikat, fatwa ini mengikat orang-orang Islam yang ada di Pulau Pinang. Baik, tajuk dia ialah fatwa isu tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 tahun 2015, lebih kurang 5-6 tahun lepas lah, baru lagi tahun 2015, telah membincangkan tentang isu tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Maknanya dia orang bincang, Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah membincangkan isu ini, yang mana mereka membincangkan berdasarkan pandangan hukum syarak, berdasarkan pandangan hukum syarak, dan membuat keputusan seperti berikut. Yang pertamanya, keputusannya adalah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam, serta boleh membuka ruang kesesatan di dalam pemikiran umat Islam. Ini keputusan fatwa negeri Pulau Pinang. Dia kata apa? Dia kata sebab tarikat ini dia bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita nak tahu yang bertentangan tu apa. Sebab kalau tuan-tuan Google tengok nama ni sangat terkenal, sangat terkenal, dan dia biasa hadir, dia biasa hadir dalam negara kita, dia biasa hadir dalam di negeri-negeri tertentu, dan juga mendapat sambutan di tempat-tempat yang dia hadir. Jadi kalau ajaran sesat tu dia tidak mendapat sambutan, kita khawatir juga. Cuma kekhawatiran kita tu tidaklah sebesar kekhawatiran kalau ajaran sesat mendapat sambutan. Kalau yang mendapat sambutan ni lagi kita bimbang. Jadi bila kita tengok dalam YouTube, dalam video klip dan sebagainya, kita nampak ramai orang yang memberi sambutan. Jadi ini yang kita rasa risau. Benda ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita nak tahu
apa dia elemen-elemen yang tidak betul, sehingga kan keluarnya fatwa-fatwa yang berkaitan. Kemudian fatwa Pulau Pinang juga mengatakan bahawa nombor 2, dia kata iaitu pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat. Sesiapa yang mengamalkan ajaran tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani ini, dia dikehendaki untuk bertaubat. Jadi itu menunjukkan bahawa di negeri Pulau Pinang tarikat ini adalah tarikat yang diharamkan dan dihukum dihukum sebagai satu ajaran sesat. Jadi itu antara benda yang kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Maka kalau kita lihat satu lagi fatwa negeri Sarawak. Negeri Sarawak dia sebut, dia menggunakan tajuk tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani, lebih kurang. Tarikh fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak adalah 6 Januari tahun 2014. Beza setahun je. Maknanya Sarawak lebih awal dari negeri Pulau Pinang. Maka disebut setelah membahaskan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam kertas ini, maka ahli mesyuarat telah sebulat suara memutuskan bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Syekh Nazim berfahaman dengan fahaman wahdatul wujud. Yang Sarawak ni dia lebih detail sikit. Dia cerita apa alasan dia. Kalau yang Penang tu dia ringkas. Penang disebut bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fatwa Sarawak dia bagi sedikit pendetailan apa ataupun alasan dia. Yang pertama dia kata kerana mempunyai fahaman wahdatul wujud. Itu satu. Yang kedua dia kata martabat 7 Nur Muhammad yang bertentangan dengan konsep dan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kalau tuan-tuan ikuti kuliah saya sebelum ini, saya ada sebut, kalau tuan-tuan dengar sahaja Nur Muhammad, kat situ tuan-tuan sepatutnya dah trigger, kan? Mesti ada something. Dan tuan-tuan check Nur Muhammad tu dia maksudkan apa. Sebab dalam tarikat ni kalau dia menggunakan perkataan Nur Muhammad dibimbangi. Kita bimbang kalau konsep Nur Muhammad yang mereka pakai itu bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Poin nombor 2, fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Sarawak. Fatwa negeri Sarawak mengatakan bahawa tarikat ini dia berpegang kepada hadis maudhu'. Tarikat ini dia berpegang kepada hadis maudhu'. Maka sebab itu alasan poin yang kedua ini, Sarawak kata ini adalah satu tarikat yang tak betul. Kita tuan-tuan sekalian, kita kena sensitif. Kalau sebut hadis tu palsu, dia maudhu', kita kena sensitif. Sebab orang yang membawa hadis palsu ni, dia berbohong di atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang kita tak faham dengan setengah-setengah golongan. Kalau kita tengok, bukan setiap tahun mereka menyambut Maulidur Rasul, tapi boleh kata tiap-tiap bulan, tiap minggu ada sahaja program Maulidur Rasul nak sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak cakna, mereka tidak sensitif, mereka tidak peduli apabila bercakap tentang hadis. Sepatutnya dia kena cakna lah hadis ni, sebab dia duk sambut Maulidur Rasul kerap. Jadi kalau kita betul sayang dekat Nabi, duk selawat dekat Nabi, nak menzahirkan rasa cinta kepada Nabi, kita kena sensitif tentang hadis. Tapi kita pelik golongan macam ni. Mereka tidak peduli hadis yang mereka bawa itu, yang mereka pegang, yang mereka jadikan dalil sebagai hadis maudhu', mereka tak peduli. Malah kalau kita pinpoint, kita tunjuk dekat dia, ni maudhu' ni, yang ni palsu ni, orang reka ni, yang ni hadis ni tak ada ni, la aslalahu ni, dia marah kat kita balik. Kita pula kena. Patutnya dia berterima kasih sebab kita tunjuk, pinpoint mana satu hadis maudhu', mana satu hadis yang direka, yang la aslalahu, tak tahu asal usul datang daripada mana apa semua. Tak, kita pula kena marah. Kita dimarahi. Jadi ini antara perangai-perangai pelik
golongan seperti ini. Yang ketiga, fatwa Sarawak kata mereka mengamalkan konsep yaqazah. Konsep yaqazah ni macam-macam. Satu yaqazah yang saya cerita sebelum ni, yaqazah macam style Arkam tu kan, jumpa Nabi secara jaga, bukan mimpi, secara jaga, tu pun yaqazah juga. Jumpa Nabi secara yaqazah, jumpa Nabi secara jaga, bukan mimpi, bukan duduk cara tak sedar, tak, jaga betul. Itu yaqazah juga. Yang yaqazah yang ini yang disebut dalam fatwa Sarawak, dia kata yaqazah golongan ini, dia kata dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan fahaman dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia boleh communicate dengan Allah. Dia tak ada rasa malu, tidak ada rasa teragak-agak nak buat dakwaan macam ni. Kita tuan-tuan, kita ni nak dakwa benda pelik-pelik pun kita rasa malu. Tapi yang ni bukan pelik biasa ni, pelik segala pelik. Dia boleh kata dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya ajaran ini. Maka dalam fatwa Sarawak dia kata apa? Dia kata menurut pengerusi kumpulan ahli tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, Syekh Nazim Al-Haqqani, dia kata pernah melawat Sarawak. Dia pernah datang ke Sarawak. Setelah dikaji, didapati dalam ajarannya tidak boleh diamalkan oleh orang Islam dan ianya telah diharamkan oleh kerajaan. Diharamkan oleh kerajaan. Kesimpulannya, ahli mesyuarat bersetuju agar ajaran yang menyeleweng ini diharamkan dalam negeri ini. Tuan-tuan tak rasa pelik? Saya baca dekat tuan-tuan dua fatwa je. Nanti kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok. Sebenarnya dua fatwa ni dan fatwa-fatwa negeri lain, dia berpunca daripada yang atas. Kita panggil fatwa kebangsaan. Sebenarnya bukan fatwa kebangsaan. Tapi kita panggil mudah nak cakap, mudah nak sebut, kita panggil fatwa kebangsaan. Jadi urusan fatwa di peringkat kebangsaan ni, dia ada satu majlis, satu komiti yang dia buat. Mufti-mufti setiap negeri bincang. Yang itu yang kita panggil fatwa kebangsaan, walaupun sebenarnya bukan fatwa kebangsaan. Tapi daripada situ dia turun ke negeri. Itu yang ada fatwa-fatwa ni. Sebab tu kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan rajin cari, Google tengok, bukan sahaja Sarawak, bukan sahaja Pulau Pinang, tapi banyak negeri-negeri lain, Kedah dan sebagainya, yang mengikuti fatwa-fatwa macam ni. Bunyi dia lebih kurang sama. Tuan-tuan nampak tak? Tahun dia lebih kurang 2015, 2014. Dalam sekitar itulah negara kita dilambakkan dengan kedatangan golongan-golongan ni. Yang kita takut kerana mereka mendapat sambutan, kan? Dan tugas kita ialah memberi penerangan. Jadi apa masalah golongan ni, tuan-tuan sekalian? Sehingga menyebabkan pihak berkuasa agama negara kita dan pihak berkuasa agama negeri-negeri yang ada di Malaysia mengeluarkan fatwa mengharamkan dan menyesatkan golongan ni. Yang ni yang kita nak belajar, kan? Yang kita nak belajar apa sebenarnya yang berlaku. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, mereka mendapati bahawa dalam kajian berkenaan dengan akidah yang sesat, ajaran yang sesat ni, dia kata ajaran sesat ni dia boleh berlaku melalui 4 kaedah yang utama. 4 kaedah yang utama. Nombor 1, dia berlaku melalui ajaran kesufian dan kerohanian. Itu nombor 1. Nombor 2, boleh berlaku ajaran sesat ni melalui aktiviti silat. Silat-silat ni, kan? Tapi tuan-tuan jangan kata silat gayung pada tak. Silat gayung semua tu okey. Tapi aktiviti ajaran sesat ni dia berselindung di sebalik silat-silat yang tertentu, kan? Dia berselindung. Dan juga melalui bomoh.
Bab bomoh ni dia gunakan aktiviti bomoh ini untuk menyebarkan ajaran sesat. Kemudian ajaran sesat juga disebarkan melalui benda-benda khurafat, tahyul, karut marut ni ada sebar melalui benda-benda yang macam tu. Jadi ini antara perkara-perkara yang diberikan amaran oleh para ulama kepada kita supaya kita berhati-hati dengan golongan seperti ini. Nah, kita kena hati-hati sebab kita tidak mahu kita terperangkap dalam kumpulan yang sesat. Kita tak mahu. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, contoh bagaimana elemen-elemen kesesatan yang ada di dalam golongan ni. Antaranya, mereka ini seringkali menggunakan cerita wali. Ini benda favorite. Kalau bab tarikat, dia sangat suka cerita tentang wali. Contohnya dia cerita ada 40 wali Allah. 40 wali Allah yang tersembunyi di antara Mina dan Muzdalifah. Siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah kan? Kalau pergi haji tu memang kita akan pergi tempat tu. Kita akan pergi Mina, kita pergi Arafah, lepas tu Muzdalifah, lepas tu Mina balik. Siapa yang buat haji, siapa yang buat umrah pergi ziarah sajalah. Siapa yang buat umrah, Mina tak terlibat dengan umrah kan. Arafah, Muzdalifah, 3 tempat ni, Mina ni dia tak terlibat dengan umrah kan. Sebab umrah ni kita pergi tawaf, lepas tu kita pergi sa'i, itu kan, tahallul. Dia tak melibatkan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi kalau tuan-tuan pergi haji ataupun ziarah sewaktu umrah, tuan-tuan sampai di Arafah tu, lepas Arafah tengah-tengah tu Muzdalifah. Jadi puak-puak yang sesat ni, tarikat-tarikat yang sesat ni, mereka kata antara Muzdalifah dengan Mina ni dia ada 40 wali Allah yang bersembunyi. Setengah orang tuan-tuan yang jahil ni dia suka sangatlah cerita pelik-pelik. Orang jahil, kita yang mengaji ni tuan-tuan, kita tak ambil tahulah benda-benda macam ni. Sebab kita mengaji, kita faham. Tapi golongan ni dia suka bawa cerita-cerita yang macam ni. Maka mereka kata bahawa 40 wali Allah ni yang bersembunyi antara Mina dan Muzdalifah ni, antaranya dia akan tolong siapa-siapa yang dalam kesusahan. Dia suka tolong orang dalam kesusahan. Dan dia kata ada 313 wali Allah di Madinah. Dia tahu dengan tepat tu 313. Jadi ini antara dakwaan-dakwaan mereka. Dan mereka kata bahawa ketua kepada wali ni nama dia Gubernur. Tuan-tuan ingat Penang saja ada Gubernur. Mereka pun ada Gubernur juga. Gubernur kepada wali-wali ni, dia punya ketua dia, presiden dia duduk sebelah kepada Hajarul Aswad. Tuan-tuan pergi nanti umrah dah boleh pergi ni, cuba tuan-tuan pergi tengok dekat Hajarul Aswad tu, ada tak wali Allah? Tak ada lah, pasal wali Allah ni dia gaib, tak nampak. Jadi ini antara dakwaan-dakwaan mereka. Dan mereka mengatakan bahawa setiap tahun ada 124,000 wali Allah yang menunaikan ibadat haji. Ni semua cerita-cerita tuan-tuan sekalian, cerita yang kita kata dipenuhi dengan benda-benda pelik. Ada orang tanya saya, Ustaz rasa pasal apa dalam tarikat yang sesat ni? Saya sebut tarikat yang sesat sebab saya tak mau tuan-tuan kata saya kata tarikat ni semuanya sesat. Tak, kita tak kata semua sesat. Hak mana kerajaan kata sesat, yang tu yang kita nak cerita ni. Baik tuan-tuan, ada orang tanya saya, Ustaz rasa pasal apa yang tarikat yang sesat-sesat ni dia suka cerita pelik-pelik? Saya jawab, wallahu alam, saya pun tidak pasti. Tapi kalau pemerhatian saya duk tengok di Eropah kan, di UK, saya duduk di UK 4 tahun. Saya pergi ke Dublin, di Ireland. Mak Saleh ni tuan-tuan, dia suka mabuk. Kawan-kawan saya yang kerja dengan saya pun, kita tanya dia akui dia suka mabuk.
Kita tanya dia pasal apa mabuk, dia kata bila kita ada masalah kita mabuk, kita hilang sekejap yang kita risau tu. Jadi itu perangai, budaya, culture orang Eropah, orang Inggeris, yang mana bila dia ada masalah, dia nak hilangkan kerisauan dia tentang masalah tu, dia pergi mabuk. Orang Islam kita ni pun tuan-tuan, dia ada tendensi macam tu kan. Dia ada masalah dengan anak dia masalah adik-beradik dia kan. Kita ni penuh dengan masalah tuan-tuan. Tak ada di kalangan kita yang tak ada masalah. Kita ni penuh dengan masalah kan. Bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan suami, bergaduh dengan rakan kongsi, perniagaan, dengan klien, dengan pelanggan kita, bos, majikan kita, company dan sebagainya. Kita penuh dengan masalah. Malah bila kita ada banyak masalah, kita nak cari tempat untuk kita dapatkan sedikit hiburan, untuk kita lupa benda-benda ni. Maka bagi orang yang nak kepada agama, dia cari agama. Tapi bila dia cari agama, dia pergi tempat yang salah, dia jumpa orang yang salah, ditambahi pula dia tidak ada ilmu yang asas untuk membezakan siapa betul, siapa salah, maka dia akan terlibat dengan benda-benda macam ni kan. Dia diberikan cerita-cerita alam khayalan kan, yang tak tahu datang daripada mana cerita-cerita macam ni. Maka ini antara perkara yang dilakukan oleh golongan yang terlibat dengan tarikat-tarikat yang sesat. Satu lagi contohnya ialah mereka ni tuan-tuan sekalian, dia suka menggunakan apa yang dipanggil sebagai terlalu mengagungkan kubur-kubur, terlalu memuliakan kubur. Ini antara masalah yang sering berlaku kepada golongan yang macam ni. Kita nak kenal tuan-tuan, golongan ni ialah antaranya mereka suka mengagungkan kubur secara melampau. Yang Nabi ajar kepada kita ziarah kubur. Kita nak tahu ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah kubur yang melampau sehingga kepada pemujaan. Nombor satu mudah aja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia pergi cium, dia usap-usap, dia buat sesuatu dekat kubur tu, contohnya letak gambar dan sebagainya, maka itu contoh yang paling mudah kita nak tahu dia telah melakukan aktiviti yang melampau di tanah perkuburan. Sekadar kita nak cuci itu bagus kan, tengok semak sangat kita cuci, yang tu tak jadi masalah. Tapi bila dia start cium, dia start peluk-peluk, dakak kan, dia start usap semua dinding-dinding batu yang ada itu, itulah permulaan kepada pemujaan tanah perkuburan. Apatah lagi kalau kubur yang mereka lakukan perkara yang macam tu adalah kubur orang yang saleh, yang dianggap sebagai guru. Sebab tarikat-tarikat yang sesat ni, pemujaan kubur berlaku kepada kubur guru mereka ataupun kubur orang yang dianggap sebagai keramat di tempat itu. Ini kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh golongan ini. Satu lagi yang melampaunya mereka ini ialah mereka mempunyai keyakinan sesiapa yang tak ikut tarikat-tarikat yang macam mereka ini, dia berada dalam bahaya agama dia. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, orang yang terlibat dalam aliran tarikat yang sesat ni, dia akan pandang kita ni macam kita ni hina sangat. Dia tidak pandang kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diajar kepada umat dia, kepada umat baginda dengan kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Yang Nabi ajar supaya kasih, supaya sayang kepada saudara seagama. Tapi golongan yang terlibat dengan tarikat yang sesat ni tuan-tuan, dia sangat sensitif dengan tarikat dia. Dia melampau
dalam sensitif dia itu. Kita sentuh sikit tarikat dia akan anggap kita sebagai musuh. Ini sifat melampau golongan ni. Jadi siapa-siapa yang tak masuk dalam kumpulan mereka, tidak masuk join tarikat mereka, maka dianggap bahaya, agama orang itu berada dalam bahaya. Maka dia dah jadi satu firqah kan, yang sesat. Dan mereka ni dia akan guna bai'ah kan, janji taat setia dengan cara yang tertentu untuk memastikan bahawa mereka ni taat setia kepada tarikat mereka, dan mereka memasukkan jarum supaya pengikut-pengikut menganggap bahawa mereka lah orang yang paling layak untuk memasuki syurga Allah. Itu cara yang mereka lakukan. Kemudian satu lagi elemen ajaran tarikat yang sesat ini ialah mana-mana tokoh mereka yang sudah meninggal dunia, dia akan buat kepada tokoh mereka yang sudah mati tu masih sama sebagaimana sebelum mereka tu mati. Jadi mereka akan angkat tokoh-tokoh mereka ni walaupun sudah mati, tapi mereka masih berinteraksi seolah-olah masih hidup. Itu yang dipanggil sebagai istighatsah dengan orang yang dah mati. Yang ni saya ada ulas semalam ke 2 hari lepas kan. Kita dalam agama kita diajar minta doa hanya kepada Allah. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis, tuan-tuan tengok perkataan apa yang ada? Rabbana, Rabbi, Allahumma. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran, dalam hadis, itu je yang ada. Ya Husin tak ada dalam Quran, dalam hadis. Nak minta apa-apa, ya Husin, ya Husin, Abu Ya ke apa ke, tak ada. Yang ada ya Husin, Abu Ya dan sebagainya hanya ada dalam tarikat yang sesat. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, saya pernah komen dahulu pasal kesesatan Arkam. Kalau tuan-tuan masih ingat, bagaimana orang yang nak bersalin, perempuan yang nak bersalin, pergi bersalin di klinik Arkam. Ni cerita lama kan, masa Arkam diisytiharkan sebagai sesat oleh pihak-pihak berkuasa. Nak bersalin tu, dia suruh sebut, panggil nama Abu Ya masa nak teran tu. Ini contoh tuan-tuan sekalian, di mana-mana kalau tarikat yang sesat, ini antara benda yang dia ajar. Istighatsah kepada syekh dia, istighatsah kepada wali dia yang dianggap sebagai keramat, boleh bagi pertolongan. Sebab tu tuan-tuan, fatwa-fatwa negeri-negeri yang ada di Malaysia dah kata dah, tarikat yang macam ni hukum dia sesat, sebab dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang tak tahannya, dia klaim dia pula ahli sunnah wal jamaah. Yang tu yang tak tahan tu kan. Jadi orang ramai dah keliru. Siapa ahli sunnah wal jamaah ni? Hak ni pun ahli sunnah wal jamaah, yang ni pun ahli sunnah wal jamaah. Last kali orang kampung tak tahu apa-apa, dia tengok hak mana ramai. Kan, hak mana ramai, tengok nasib lah. Kalau kampung Perlis ni ramai hak yang betul-betul ikut sunnah Nabi, alhamdulillah. Kalau kena dekat kampung hak ramai belah hak duk hingguk, tak tahu istilah orang Penang kan, yang duduk meratib hak pelik-pelik tu, naya. Sebab tu kita tengok macam pernah viral satu masjid di mana, di Pahang ke, yang zikir yang pelik tu kan. Jadi nasib lah. Jadi orang ramai dia tak tahu apa-apa, dia jahil, dia ikut je. Jadi kalau dia nilai berdasarkan ramai mana di kampung dia, ikut belah mana, naya, dia kena nilai dengan ilmu. Jadi golongan ni tuan-tuan sekalian, dia beristighatsah. Sebab tu kita kata masyarakat kita bila dia ikut tarikat-tarikat yang sesat ni, dia tak sedar elemen yang ada dalam tarikat yang sesat tu lebih kurang dengan Syiah. Lebih kurang. Syiah panggil ya Husin, ya Husin, kita pun panggil ya Husin, ya Husin. Yang Syiah jarang, tuan-tuan susah nak dengar dia panggil ya Hasan. Yang banyak ya Husin. Jadi kita kena berhati-hati. Mereka ni beristighatsah. Di mana dia istighatsah? Di kubur.
Lepas tu nak buat apa-apa pilihan, nak buat keputusan, ada hajat apa, beristighasah kepada tokoh dia, kan, kepada wali yang dianggap sebagai wali. Termasuk mereka berbai'ah, kan, dengan wali ataupun tokoh mereka yang sudah meninggal dunia. Sampai ke tahap itu. Termasuklah mereka ni mengatakan bahawa mereka boleh mengambil ilmu daripada syekh-syekh mereka yang sudah meninggal dunia. Bahaya, tuan-tuan. Belajar dengan syekh yang dah mati. Belajar macam mana? Pergi tanah perkuburan. Belajar macam mana? Jumpa syekh dalam mimpi. Apa jaminan ilmu tersebut adalah ilmu yang benar? Ini antara perkara yang sangat bahaya. Kemudian mereka untuk menguatkan ingatan mereka, hubungan mereka dengan syekh mereka yang sudah mati, maka mereka menggunakan gambar-gambar syekh mereka untuk memastikan mereka dapat membayangkan wajah syekh mereka ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba klik dekat YouTube. Tuan-tuan boleh tengok di kubur-kubur keramat ni gambar-gambar syekh yang pakai serban, pakai jubah, apa semua ni ada diletak atas kubur. Tuan-tuan boleh tengok. Di belah Nusantara kita ni pun ada buat benda-benda macam tu. Di belah negara Arab, belah Timur Tengah pun ada. Sebab tu kerajaan negara kita dan juga negeri-negeri yang ada di Malaysia dikeluarkan fatwa ni supaya bukan satu fatwa ni cuma saya bagi satu contoh. Tuan-tuan tengok senarai fatwa tu banyak, 1, 2, 3 tarikat tu dia sebut satu persatu, nanti tuan-tuan boleh tengok. Baik. Kemudian mereka mengatakan bahawa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dia ada benda lain selain daripada sembahyang yang lebih kuat untuk mengikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada amalan lain, dia panggil rabitah, yang lebih bagus daripada sembahyang 5 waktu. Ini cara salah dalam faham konsep makrifat, hakikat, syariat apa semua. Ini jadi bahaya. Kemudian mereka juga mengatakan bahawa Syekh Naqsyabandiyah mereka ni ada yang boleh menjelma sebagai binatang. Jadi kuda, jadi kucing, jadi lebah, jadi burung. Jadi kalau burung terbang tu, kemungkinan salah seekor burung tu adalah syekh mereka. Sebab tu fatwa kata sesat, buat-buat ni sesat. Nabi, tuan-tuan, kan, Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang pun jadi kucing. Tiba-tiba syekh dia jadi kucing pula, jadi burung. Tuan-tuan dengar nama apa? Luqmanul Hakim dalam Quran. Tuan-tuan tahu kisah Nabi Khidir alaihissalam dan sebagainya. Banyaklah yang ada dalam Quran tu, tokoh-tokoh isteri Firaun, kan, Maryam dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, tidak ada satu pun Quran ataupun hadis yang sahih yang cerita mereka ni boleh menjelma dalam bentuk kuda, dalam bentuk binatang-binatang yang tertentu. Tak ada. Yang ada jin menjelma dalam bentuk yang tertentu, ya, yang tu ada. Malaikat menjelma dalam bentuk yang tertentu, bentuk seorang lelaki tampan dan sebagainya. Contoh macam Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada. Tapi cerita manusia, jin apa ni, syekh menjelma binatang ni tak ada. Ini banyak cerita-cerita karut yang disebut dalam riwayat-riwayat mereka. Kan. Contoh dia kata wa ammal hayawanat, dia kata pasal binatang ni, dia kata kami menegaskan daripada syekh-syekh kami, syuyukh, dia kata daripada syekh-syekh kami, di antara guru kami yang jadi benda ni, antaranya bentuk kuda, dia kata bentuk kuda. Dan dia kata syekh dia
yang ini disebut oleh Ali Al-Harawi. Dia kata bahawa syekh dia yang jadi kuda ni, dia kata ibadat dia sangat menakjubkan. Dia suka cerita pelik-pelik. Syekh dia hak boleh jadi kuda ni, bukan syekh naik kuda, syekh jadi kuda. Syekh naik kuda yang tu biasa, ni syekh tu jadi kuda. Dia kata syekh dia boleh menjelma sebagai seekor kuda. Dia kata syekh dia ni yang boleh menjelma sebagai seekor kuda, ibadat dia sangat menakjubkan. Apa kaitan kuda dengan ibadat pula? Pelik tuan-tuan, benar, dakwaan yang pelik. Dan dia kata bahawa aku tidak dapat mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana hebatnya ibadat yang dia lakukan. Ini dakwaan mereka ni tuan-tuan. Kemudian golongan Naqsyabandiyah yang sesat ni, Aliyah, Naqsyabandiyah Aliyah, Syekh Nazim apa semua ni tuan-tuan sekalian, golongan yang sesat ni, dalam fatwa-fatwa ni mereka menyebut tentang aliran-aliran yang sesat ni. Dia kata antaranya ialah kalau kita bertanyakan kepada mereka tentang dalil, bila kita tanya dia dalil, engkau buat lagu ni dalil kat mana? Ayat Quran berapa, nombor berapa, surah apa? Engkau ambil hadis mana? Kalau kita tanya dia nas kat mana, dalil kat mana, maka mereka ini akan menegaskan, mereka akan menegaskan bahawa amalan yang mereka lakukan tidak perlu kepada dalil. Tak perlu kepada dalil. Ini yang jadi rosak tuan-tuan sekalian. Yang ni jadi rosak. Ala annahu la yajibu alaina al-istidlal. Dia kata ke atas kami ni, dia kata tidak wajib bagi kami untuk menggunakan dalil. Tak payah tunjuk dalil, tak payah yakinkan orang dengan dalil dan sebagainya, tak payah dalil. Sedangkan kita tuan-tuan sekalian duk mengaji pasal Quran, kita mengaji pasal hadis Nabi, kita mengaji di sekolah, kita mengaji di universiti, semuanya menunjukkan tentang pentingnya dalil. Hafal dalil. Siapa yang pernah sekolah, apa ada ayat Quran, kita hafal dalil-dalil tertentu. Hadis Nabi kita hafal. Saya masuk di kuliah syariah di UIA, kuliah undang-undang dan syariah di UIA, kena hafal dalil. Tiba-tiba datang geng yang sesat ni tuan-tuan sekalian, dia marah kat kita pula bila kita minta dalil. Dia marah. Bila time nak kutip derma, bagi dalil. Kan? Pasal apa nak duit? Nak duit bagi dalil lah. Bila nak kutip derma, pasal apa? Sebab duit derma tu lah boleh beli kereta syekh dia, boleh beli MPV syekh dia, boleh buat banglo untuk syekh dia melancong apa semua. Yang tu bagi dalil pula. Tapi bila bab amalan-amalan yang karut, yang pelik, bila orang minta dalil, dia kata tak wajib bagi dia untuk mengemukakan dalil. Dan apa alasan dia? Ni dalam Nurul Hidayah wal Urfan, dia kata apa? Dia kata tidak wajib kami untuk mencari dalil tentang ritual ibadat Rabitah kami ini. Dia kata tak payah dalil, kerana dalil yang dimiliki oleh para ulama dan para wali al-arifin yang kami ikuti sudah cukup dan sesuai dengan maksud dia. Dia kata apa? Dalil dia ni, dia kata tak wajib untuk dia. Pasal apa? Sebab dalil tu dah ada dengan ulama-ulama dia. Betul ke ulama dia ada dalil? Betul kan? Ulama dia ada dalil. Dalil apa yang ulama dia ada? Yang dia berselindung di sebalik nama ulama dan wali arifin, wali al-arifin. Oh, dia sedap lah, arif billah, wali arifin, kasyaf. Oh, itu yang syok tuan-tuan sekalian, duduk di kalangan golongan-golongan macam ni. Istilah-istilah tu kan, istilah-istilah. Jadi bagi kita wajib kita kemukakan dalil, kecuali benda yang widely understood ataupun widely recognized ataupun widely accepted. Kalau semua orang terima, orang tak petikai, yang tu tak tanya dalil, tak apa kan. Macam semayang, tak tanya, tak apa, sebab kita tahu dah semayang tu wajib. Kecuali orang tu tak tahu, barulah kita tunjuk kat dia dalil.
Tapi baguslah kita tahu dalil, sebab dalil ni ayat Quran, kalamullah. Dalil ni hadis-hadis Nabi. Itu semua benda bagus untuk kita ketahui. Tapi nak ceritanya ialah, kalau kita tak mau dalil, sebab benda tu benda yang semua orang tahu, tak apa. Yang orang minta dalil ni sebab benda yang kau nak tunjuk tu benda yang pelik. Betul orang minta dalil sebab benda yang kau nak tunjuk tu benda pelik. Benda yang engkau buat tu benda yang tidak pelik, orang tak sibuk tanya pasal dalil. Yang orang tanya ambil ayat Quran mana, hadis mana, sebab benda yang dia buat tu benda yang pelik. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka juga mendakwa bahawa sesiapa yang bersuluk, yang menempuh jalan tarikat yang tertentu ini, dia kata boleh melihat Allah dalam bentuk semua makhluk yang hidup, sama ada dalam bentuk manusia, dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ataupun binatang. Dan malah dia kata Allah boleh menampakkan dirinya dalam bentuk kuda lagi. Tadi kuda dah. Awaklah puak-puak ni, dia tak lepas dengan kuda ni, saya tak tahulah kan, minat sungguh dengan kuda lagi. Lepas tu dia kata Allah kadang-kadang dia boleh berubah bentuk kan. Allah boleh berubah bentuk dengan pelbagai bentuk, pelbagai cara, pelbagai ragam. Ini semua dakwaan mereka. Dan yang lebih pelik puak-puak ni tuan-tuan sekalian, puak-puak tarikat yang pelik-pelik ni, mereka juga menyebut Allah juga sembahyang. Allah pun sembahyang juga. Ini antara benda yang pelik. Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena berhati-hati dengan golongan yang macam ni. Satu lagi, Syekh Naqsyabandiyah ni, mereka dakwa dia pergi kepada Allah Ta'ala tanpa roh dia dicabut oleh malaikat maut. Dia punya special dia tu, malaikat maut tak payah cabut nyawa dia, dia pergi sendiri je, pergi kepada Allah Ta'ala. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ni milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita kembali kepada Allah, kita mati kan, kita kembali kepada Allah kan. Roh kita dicabut oleh malaikat maut. Kita melalui fasa seterusnya alam barzakh sebagai permulaan kepada alam akhirat. Maka mereka mendakwa syekh mereka ni tidak dicabut roh tidak dicabut oleh malaikat maut. Contohnya Abdullah Ad-Dahlawi, dia kata apa dalam Hadaik Waradiyah, dia kata apa? Dia kata roh manusia secara umumnya dicabut oleh malaikat maut. Dia kata dicabut oleh malaikat maut. Tetapi dia kata, tetapi sebahagian daripada roh ulama-ulama khusus, malaikat maut tidak berhak untuk mencabutnya. Tuan-tuan nak ikut lagi ke ajaran-ajaran macam ni? Saya pun tak tahulah kan. Hatta roh Nabi kita pun malaikat cabut. Nabi kita, tuan-tuan belajar sirah kan, sirah kan, antara kitab sirah yang bagus untuk tuan-tuan jadikan teks pengajian adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Ini antara kitab yang bagus. Dia dapat first prize. Hadiah nombor 1 dari segi ketulinan fakta. Kalau tuan-tuan nak mengaji sirah yang mana kandungan kandungan buku ataupun kitab tu paling tepat, walaupun mungkin tidak 100%, nak cari benar 100% tak boleh lah kan, tapi yang paling tepat yang ada di pasaran, antaranya, bukan satu-satunya, tapi antaranya adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Cuba tuan-tuan mengaji kitab tu, ataupun kalau tuan-tuan ada di rumah ataupun tuan-tuan boleh akses online, cuba tuan-tuan baca ketika saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca yang tu.
Sekarang ni yang Melayu pun ada. Saya dekat rumah tu, yang English tu orang hadiah. Ada satu pengetua, dia kata dia dapat hadiah, dia kata dia nak baca tak pandai dah. Dia kata dia nak baca tak pandai. Dia kata saya tengok ustaz ni duk selalu kalau kuliah duk sebut 3-4 patah perkataan bahasa Inggeris. Dia kata mungkin ustaz pandai kod English. So dia ajak saya pergi rumah dia ajak minum. Lepas tu dia tunjuk kitab Ar-Rahiqul Makhtum, terjemahan dalam English. Dia kata, ustaz nak tak buku ni? Saya tengok tuan-tuan, saya kata, ya Allah, rezeki saya, alhamdulillah, rezeki saya dapat Ar-Rahiqul Makhtum dalam English, kan? So kat rumah saya tu ada yang English satu lagi saya guna untuk usrah, halaqah dengan anak-anak. So isteri saya beli yang terjemahan Melayu, sebab supaya kalau ada tak faham ke susah dan sebagainya, kita boleh compare, kan? Satu yang orang hadiah kat kita, satu lagi kita beli purposely untuk anak-anak kita baca. Tuan-tuan tengok dalam tu yang tajuk tentang saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Tuan-tuan, apa kata Aisyah? Aisyah ni tak sanggup. Aisyah tak sanggup nak tengok wajah Nabi ketika diambang kewafatan baginda. Sakit. Sebab tu Aisyah kata dia tak pelik lah kalau orang nak cerita pasal mati ni. Oh, ada orang lain mati tak sakit ke apa. Tak, bagi dia tak heran tu. Sebab dia tengok dengan mata kepala dia sendiri bagaimana suaminya yang tercinta, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang manusia yang paling mulia dalam alam ini, yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, pun ketika diambang kematian dalam keadaan sakit. Tuan-tuan nak bawa cerita ada wali khusus, ada wali mana, martabat mana, maqam mana, kan? Golongan arifin ke, kasyaf ke apa ke, tuan-tuan nak cerita, oh mereka ni special sampai tahap malaikat tak cabut nyawa, bagi jalan terus, lagu tu lah. Ni cerita mana tuan-tuan ambil? Ke hak jenis suka pergi border tak ikut immigration? Ada juga hak jenis pergi border tak ikut immigration, kan? Ataupun hak jenis suka curi barang kilang, dia pakat dengan Pak Gad, selalu lepas giliran dia lepas. Sebab siapa? Dia dah pakat dengan Pak Gad. Dia pun dapat idea tu dalam tarikat lah, dia pergi buat benda-benda lagu tu. Siapa yang masuk dalam tarikat kita ni, kan, sampai darjat maqam yang tertentu, kelas yang tertentu, nanti bila mati tak payah dicabut nyawa oleh malaikat, boleh jalan terus pergi kepada Allah Ta'ala. Tak karut lagi tuan-tuan, tak sesat lagi macam ni. Patutlah pihak berkuasa agama mengeluarkan larangan-larangan seperti ini, bukan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih menjauhkan kita daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai tahap mereka menjadikan rumah syekh tarikat mereka itu sebagai dibuat macam kiblat. Ini antara perkara yang dijadikan amalan oleh mereka. Contohnya dia kata satu hari dia kata, aku mendatangi istana kaum arifin, yakni rumah Syekh Bahuddin. Lepas tu dia kata bila dia sampai, dia kata dia pun berteduhlah di bawah pokok sampai dia tidur. Lepas tu datang binatang sengat kaki dia 2 kali. Dia pun sakit, dia kata. Lepas tu dia kata aku tidur lagi, binatang tu datang balik. Kan? Binatang tu datang balik. Siapa cerita ni? Murid kepada Syekh Bahuddin Naqsyaband. Ni founder kepada tarikat ni. Anak murid dia cerita. Jadi dia kata dia pergilah
dekat rumah Syekh Bahaudin itu, dan dia tidur, tiba-tiba ada binatang duk sengat dia. Lepas tu datang lagi, sengat lagi. Lepas tu dia pun duduk, dia termenung. Pasal apa ni, dia kata. Lepas tu baru dia teringat Syekh Sa'di bagi tahu dekat dia, jangan lunjurkan kaki ke arah kita kata rumah lah, istana ya, milik syekh dia. Dia ada kepercayaan macam tu. Hatta tuan-tuan lunjurkan kaki kepada rumah syekh pun tak boleh. Tu tahap betapa mereka terlalu mengagungkan syekh. Tuan-tuan, kita ni memang disuruh memuliakan tetamu, memuliakan guru, memuliakan kawan, memuliakan jiran, memuliakan pasangan. Banyaklah list tu. Memuliakan orang tu, memuliakan orang ni. Tetapi semua anjuran atau perintah agama supaya kita memuliakan orang-orang ni, jangan melampaui batas. Kita tak hormat pun tak boleh, kita tak memuliakan orang pun tak boleh, tapi terlalu memuliakan pun tak boleh. Masalah orang kita ni tuan-tuan, dia buat benda-benda yang melampau ni, golongan tarikat yang sesat ni. Dia buat benda yang melampau. Memang kita disuruh hormat, memuliakan, tapi jangan melampau. Ni sampai kalau duduk bawah pokok rumah syekh kat depan tu, kita lunjuk kaki ke rumah syekh pun tak boleh. Sampai datang binatang mari gigit kita. Ni pelik tuan-tuan. Syekh mana yang sampai tahap macam tu sekali, hebat dia. Zaman Nabi tuan-tuan, kita tak ada dengar cerita-cerita macam ni. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada cerita macam ni. Tetapi mereka tidak segan silu bawa cerita-cerita seperti ini. Termasuk antara karamah yang mereka dakwa ialah syekh-syekh mereka boleh memindahkan penyakit daripada satu orang kepada satu orang hak lain. Ni lagi pening kepala. Kita kata tak ada penyakit berjangkit apa semua, dia kata tak faham. Dia kata penyakit berjangkit memang ada. Semuanya kita beryakin Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Dia jawab kot tu pula, pandai. Tapi dalam keyakinan mereka yakin syekh mereka boleh memindahkan penyakit. Ni kalau tuan-tuan bahas yang ni pula, dia boleh jawab lagi. Dia kata kalau aku tuang racun kuman ke apa ke dalam pinggan, boleh tak? Boleh juga. Tapi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Buat-buat ni, kita hujah kau tu, dia jawab kau ni. Kita hujah kau ni, dia jawab kau tu, susah. Ini masalah kita dengan golongan-golongan yang macam ni. Susah tuan-tuan sekalian. Contoh dia sebut dalam Jami' Karamat Al-Awliya ni, Al-Anwar Al-Qudsiyah. Dia kata apa? Dia kata bahawa bagi Syekh Ubaidillah Ahrar ni, dia sebut dalam Jami' Karamat Awliya, Syekh Ubaidillah Ahrar, dia mempunyai keistimewaan yang khusus. Dia kata dia mempunyai kekuatan yang boleh memindahkan penyakit dari seseorang kepada benda lain. Dia boleh buat. Tuan-tuan boleh buat dia ni? Pindah penyakit boleh? Boleh. Ni zaman Covid boleh. Salam. Salam lah. Kita bahas dengan dia, kita debate dengan dia pusing waktu pula, susah. Penyakit ni tuan-tuan, kita tak boleh pindahkan penyakit. Tapi kalau dia kata macam Covid, yang tu semua orang tahu. Tapi maksud dia di sini ialah ada keistimewaan wali dia untuk bagi arahan kepada penyakit supaya boleh jangkit orang tu, jangkit orang ni. Itu maksud dia. Bukan maksud penyakit berjangkit macam Covid kita ni, kita bersalam, bersentuh, boleh berjangkit. Bukan maksud dia yang tu. Wali dia tu, syekh dia itu boleh bagi arahan, boleh pastikan penyakit tu jangkit ataupun tidak. Ini bahaya tuan-tuan sekalian, golongan-golongan yang macam ni. Dan Ad-Dahlawi dalam Syifa Al-Ali dia sebut bahawa antara kemampuan syekh ialah memindahkan penyakit. Ini antara karamah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam tarikat mereka. Dia sebut ini antara karamah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tarikat mereka.
Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang kita pelik. Orang ni kalau dia sakit, dia cari ustaz. Sakit cari ustaz. Pasal apa? Nak suruh doa. Saya tuan-tuan, saya sendiri rasa malu pada diri saya. Bila ada setiap kali lepas kuliah ada orang jumpa saya minta saya doa. Saya rasa malu kepada Allah. Doa saya ni, Allah Ta'ala bagi saya lah tuan-tuan. Saya ni seorang yang banyak dosa. Kita bimbang sangat bila orang datang jumpa kita mengharapkan doa kita, seolah-olah doa kita ni hebat sangat. Dia akhirnya tuan-tuan sekalian, dia akan jadi benda-benda yang macam ni. Bukan kata tak bagus kita doakan orang, bagus doakan orang, tapi mengangkat orang sampai ke tahap seolah-olah dialah yang boleh menyembuhkan, hak ni pelik. Tuan-tuan jangan salah faham. Kalau ada kawan kita sakit, dia minta kita doakan dia yang sakit ni, ataupun isteri dia ke suami anak dia sakit, yang tu bagus, kita doakan. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah bagaimana mereka ini menganggap bahawa mereka boleh menyembuhkan orang, sehingga kita ni seolah-olah benda yang bacaan kita tu memang mujarab sungguh untuk menyembuhkan sakit orang lain. Ini satu benda yang pelik. Satu benda yang pelik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Nabi kita pun kan, dengan sahabat-sahabat kan, dia pergi berjumpa dengan pakar dalam bidang penyakit tu. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tabi'in, tokoh tabi'in seperti Uwais Al-Qarni, dan tu cuba tuan-tuan tengok, walaupun Nabi sebut mustajabnya doa, Nabi sebut tentang mahalnya doa yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni, tapi tak ada sahabat-sahabat ke tabi'in berpusu-pusu pergi jumpa dengan Uwais Al-Qarni minta doa dia. Tak ada. Bukan macam zaman kita yang tidak terkenal dengan doa yang mustajab pun orang ambil nombor queue panjang. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh sebahagian daripada ahli masyarakat kita. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai akhirnya kan, selepas kita dah baca dah fatwa-fatwa Pulau Pinang, fatwa Sarawak, satu lagi yang kita sebut fatwa kebangsaan, walaupun bukan fatwa kebangsaan tapi kita panggil dia fatwa kebangsaan, yang kata disyorkan kepada negeri-negeri untuk mengikut fatwa yang lebih kurang macam Penang dan Sarawak tadi. Dan kita cerita tentang bagaimana kesesatan tarikat-tarikat ini. Maka sebagai kesimpulan malam ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita boleh pegang untuk kita nak kenal pasti itu adalah ajaran sesat. Nombor satu, setiap kali mereka mendakwa guru mereka adalah wali. Bila dia kata syekh mereka, guru mereka, tok guru mereka tu wali, yang ni tuan-tuan kena letak dalam kepala, kemungkinan ini ajaran sesat. Kena ada yang tu. Sebab bila kita tuan-tuan mengaji dalam Quran, tuan-tuan mengaji hadis-hadis Nabi, kita tak jumpa perkataan-perkataan macam ni. Tapi perkataan macam ni dia sentiasa ada dalam kumpulan ajaran sesat, supaya menganggap syekh, menganggap guru sebagai wali. Tuan-tuan pernah dengar bila tuan-tuan mengaji kitab mazhab Syafi'i, kena anggap Imam Syafi'i itu sebagai wali. Ada mukadimah kitab dah ada dah, suruh anggap Imam Syafi'i sebagai wali. Tak ada pun. Kita mengaji kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan mengaji kitab apa yang moden-moden ni, kitab mazhab Syafi'i Al-Mu'tamad kan, Az-Zuhaili, apa lagi, kitab-kitab lama-lama, kitab Mughnil Muhtaj. Tuan-tuan mengaji kitab lama, kitab baru, cuba tuan-tuan tengok mukadimah dia, tengah dia, apa semua ada tak? Suruh kita angkat Imam Syafi'i sebagai wali, walaupun Imam Syafi'i itu memang wali, memang kita terima dia sebagai wali Allah, tapi kita tidak disibuk-sibukkan untuk sebut Imam Syafi'i itu sebagai wali. Memang dia wali, tapi kita tak sibuk, tidak disibukkan supaya sebut dia sebagai wali. Tapi ajaran sesat nombor satu dia, kena anggap guru sebagai wali. Ini benda yang common dalam ajaran sesat. Yang kedua, tuan-tuan nak tahu kumpulan yang tuan-tuan join tu ajaran sesat ataupun tidak,
apabila mereka mendesak tuan-tuan supaya menerima kata-kata syekh sebagai kebenaran yang mutlak, tak boleh petikai, tak boleh dispute. Kalau tuan-tuan bangkang, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan ada pandangan kedua, pandangan berbeza, yang tu tak boleh, maka itu bukti ataupun ciri nombor 2, itu adalah tarikat yang sesat. Nabi terima pandangan sahabat, Abu Bakar Siddiq menerima pandangan Umar menerima pandangan Abu Bakar. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi dengan sahabat, dengan tabi'in, mereka terbuka apabila berbeza pendapat. Biasa. Guru dengan murid, kita cerita banyak kali dah, Imam Nawawi apa semua, cuba tuan-tuan tengok. Buwaiti Muzani dengan guru dia Imam Syafi'i, cuba tuan-tuan tengok. Boleh berbeza pendapat, walaupun kita murid, dia guru, tapi kita boleh berbeza pendapat. Tapi bila tuan-tuan menyertai tarikat yang sesat, tuan-tuan tak dibenarkan berbeza pendapat. Setiap kata yang keluar daripada syekh dia, itu adalah kebenaran yang absolut, mutlak, mu'tamad, tak boleh petikai. Ini kesesatan. Yang ketiga, nak tahu kumpulan yang kita join tu sesat ataupun tidak, kalau mereka sewenang-wenangnya menggunakan hadis palsu, hadis maudhu', tak rasa bersalah. Kalau ada elemen tu, itu kemungkinan mereka adalah kumpulan ajaran sesat. Sebab apa? Sebab kalau kita berada atas landasan yang betul, kita rasa bersalah, kita akan rasa guilty, serba salah, rasa serba tak kena kalau kita tersilap menggunakan hadis palsu. Sebab kita sayang dekat Nabi, kita takkan sanggup menggunakan hadis, menggunakan riwayat palsu. Tapi golongan sesat ni, dia akan pertahankan tindakan mereka menggunakan hadis palsu. Yang keempat, elemen kumpulan sesat ni, apabila mereka tafsir Quran ikut suka dia tak mau pakai Imam Ibn Kathir. Ni saya tengok orang duk hantar kat saya dalam sehari dua ni, dia kata tak boleh belajar dengan Imam Ibn Kathir. Pula tak boleh belajar dengan Imam Ibn Kathir. Nak faham Quran tak boleh belajar dengan Imam Ibn Kathir. Sedangkan kita duk mengaji tafsir Ibn Kathir di Malaysia ni tuan-tuan, dah zaman berzaman dah. Pihak berkuasa agama lama dah terima Imam Ibn Kathir. Tiba-tiba dah sibuk sehari dua ni pasal ajaran sesat ni, dia kata tak boleh belajar dengan tafsir Imam Ibn Kathir. Pasal apa? Alasan dia apa tuan-tuan? Alasan dia kerana Imam Ibn Kathir pernah mengaji dengan Ibn Taymiyah. Tuan-tuan tengok, puak-puak ni, dia sanggup menyesatkan, dia sanggup tahzir, dia sanggup larang orang daripada mengaji dengan ulama sebenar, pasal tafsiran ulama sebenar tak sama dengan tafsiran hak dia reka sendiri, ataupun hak dia ambil di tempat-tempat yang tidak muktabar. Ni bahaya puak-puak ni tuan-tuan. Kemudian yang kelima, ajaran sesat ni, kalau mereka hanya iktiraf ulama dalam kelompok mereka sahaja. Kalau mereka iktiraf ulama kelompok mereka sahaja, dan mereka tak pandai nak hormat ulama yang di luar daripada kumpulan mereka, itu tanda ajaran sesat. Kita ni tuan-tuan, kita berlapang dada. Walaupun ulama tu bukan mazhab kita, ulama tu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i, tapi kita tetap hormat. Kita tidak menyesatkan ulama-ulama di luar daripada mazhab ataupun aliran kita. Itu adalah yang betul. Jadi mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang baik daripada kuliah kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita, menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.